Okay, ingat tuan-tuan refinance ni bukan duit percuma tak adalah bank selamat raya anda ambil 190,000, tak ada. Baik, dalam video ni saya nak cerita tentang 5 kelebihan refinance. Kelebihan yang pertama iaitu kalau buat refinance kita boleh ubah kadar keuntungan bank. Dengan cara kita jual hutang kita tu kepada bank yang lain yang offer profit rate ataupun kadar cost of financing yang lebih rendah. Hutang rumah saya sebelum ni dengan CIMB, selepas beberapa tahun kadaran yang saya terima daripada CIMB tu adalah sebanyak 4%. Ada bank lain yang offer lebih rendah. Dengan credit score tuan ni saya nampak kita boleh offer housing loan pada rumah semasa tuan sebanyak 3%. 1% pun tuan-tuan kalau kira kali setahun bagi dengan berapa bulan pun semua tu beza banyak juga tu kan. Bolehlah kita buat belanja-belanja, boleh belanja saya makan pun boleh. Yang kedua tuan-tuan, apa dia? Iaitu kelebihan yang kedua, kita nak tukarkan produk yang sebelum ni. Contoh, sebelum ni kita tak tahu masa beli rumah tu dengan developer, tak perasan pula kan yang bank yang kita buat tu adalah konvensional. Produk yang hutang yang kita ambil tu konvensional. Bila konvensional ni kan terlibat dengan interest. Bagi kita orang Islam, interest tu kan Allah memerangi pengamal interest. So apa kita boleh buat? Kita rasa bersalah. Tiap-tiap bulan kita rasa macam tak sedap lah, tak berkat lah rumah ni kan duk terlibat dalam interest. So apa kita boleh buat? Kita refinance kepada bank yang offer Islamic financing. So selamat, hutang kita yang asal berada dalam dunia interest sekarang ni dia dah pergi kepada bank Islam. Yang ketiga, apa kelebihan refinance? Iaitu kita berpeluang untuk dapat cashback. Bila kita refinance kan hutang asal kita dengan bank A 80,000. So kita jual hutang semasa kita tu bersama dengan market value semasa rumah kita sekarang 300. Bank B pun kata tak apalah, saya bagi awak hutang pada market value semasa 270, 90% from 300. So saya bayar balik daripada bank A yang awak pinjam dulu 80, so ada lebih 190. Contoh 270 tolak 80 dalam 190. So 190 dapat duit. Cayalah. Okay, ingat tuan-tuan refinance ni bukan duit percuma tak adalah bank selamat raya anda ambil 190,000, tak ada. Dia adalah satu duit hutang. So kita kena bijak, kita kena smart. Orang yang bijak dia pandai menggunakan facility yang ada dekat bank untuk keuntungan dia. Kita boleh buat bisnes, kita boleh invest untuk menghasilkan return kan. So masa yang sama kena bayar pada kadaran yang lebih baru. Dulu hutang 80, bayar sebulan 1,000 contohnya. Sekarang ni hutang sudah naik 270,000. So kena bayar dalam RM2,000. Yang keempat ni apa yang dinamakan strategi debt consolidation. Alamak, apa tu sir? Debt consolidation maksudnya apa? Menyatukan hutang. So faham tak tadi daripada yang ketiga tadi kan? Dengan lebihan duit yang kita ada tu kan, duit yang lebihan yang kita dapat cashback daripada bank tu, kita bayar hutang lain, settle personal loan, credit card, berambus di kau. So sekarang ni kita dah satukan hutang kita semua dalam satu hutang yang kemungkinan dalam kadar bayarannya lebih rendah. Dulu kita hutang kereta, credit card, personal loan, hutang rumah campur-campur semua 2,000. Bila buat refinance, tengok-tengok kita bayar sebulan 1,500. Komitmen sebulan kita 2,000, sekarang ni sudah jadi 1,500 dan dalam keadaan banyak hutang lain dah selesai. Sudah lega lah, sudah tenang lah sikit, tak ada hutang lain. So untuk fokus bayar satu rumah saja 1,500. Kelebihan yang kelima, yang terakhir. So dalam keadaan kita sayang rumah tu yalah rumah tu kena pula ada sentimental, emotional value. Kita dulu kahwin, sayang rumah tu, kita renovate sikit-sikit. Abang ingat tak rumah ni lah yang kita masuk mula awal dulu kan, macam tu lah kan. Kita nak pakai duit tapi kita tak nak jual rumah. Jadi relax lah, tak payah jual pun rumah tu. Rumah tu sudah tentu dah naik market value. So apa kita boleh buat? Kita refinance tanpa keperluan menghilangkan, menghanguskan, menjual rumah tersebut. Rumah pun selamat, kita dapat cash, so bolehlah memenuhi keperluan kita pada ketika itu. So ingat tuan-tuan akhirnya rumusan yang saya boleh sampaikan ialah, ingat apa-apa kelebihan dari refinance pun adalah ia adalah hutang yang ditambah baru, yang dinaikkan balik. Asal nak dekat habis kita refinance, hutang kita naik balik. Tapi ada kelebihan tersendiri. So hati-hati, refinance ni memang sonok, ada kelebihan tapi ada kelemahan yang tersendiri. Itu dalam video lain lah. So dengan itu tuan-tuan, terima kasih banyak. Sekiranya 5 kelebihan refinance ini tuan-tuan tengok, belajar, tengok, best lah belajar sesuatu dan orang lain boleh manfaatkan, jangan lupa untuk share. Alright, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.